Bahkan Nabi pernah menegur dalam satu riwayat seorang sahabat, nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah satu ketika dalam peperangan dia bunuh satu orang musuh, yang mana apabila dikhabarkan kepada Rasulullah panggil dia. Ketika mana musuh itu nak dibunuh, sempat musuh itu mengucapkan kalimah syahadah. Nak kena bunuh, dia sebut syahadah lalu dibunuh, maka perbuatan itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah kamu membunuhnya sedangkan dia mengucapkan la ilaha illallah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal 'ajilatil muhibbin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan surau An-Nur yang dikasih Tuan Imam kita, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Kesemua kita adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini sekali lagi. Sihat semua tuan-tuan ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kita nak menyebut pada malam ini, tajuk yang kita dah sebut sebelum ini adalah berkaitan dengan penyakit batin ataupun maksiat batin, maksiat yang tersembunyi. Itu syarhul kalam, tamak atau loba dalam berkata-kata, itu merupakan maksiat batin. Tingkatan daripada kebinasaan banyak bercakap, maksud di sini adalah bercakap dengan ucapan-ucapan yang sia-sia lah, berucap dan mengungkapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, mengungkapkan kata-kata yang tidak memberikan kesan kepada akhirat kita. Itulah perkataan sia-sia. Mengumpat itu tidak memberi kebaikan kepada akhirat kita. Bohong itu tidak beri kebaikan kepada akhirat kita. Adu domba, fitnah, kata keji, kata kotor, kesemua itu antara contoh perkataan dan ucapan yang tidak memberi kesan kepada akhirat kita, maka wajib kita tinggalkan. Ini termasuk daripada perkara iman ataupun syu'abil iman. Jadi malam ni kita teruskan dengan satu lagi maksiat batin, maksiat yang merujuk kepada masalah qalbu ruhani, bukan qalbu jismani, bukan masalah jantung, tetapi adalah masalah hati kita, rohani kita, roh kita. Apakah itu? Penyakitnya adalah sifat pemarah. Masya-Allah, sifat pemarah. Marah ni satu sifat yang lumrah kepada manusia lah. Siapa yang tak pernah marah? Bohonglah kalau tak pernah marah. Cumanya marah tu yang macam mana kan? Kalau marah itu tidak boleh dikawal, atau seseorang yang trigger selalu sangat sikit-sikit nak marah, itu boleh dikategorikan sebagai penyakit mental lah. Mental, ada terjejas kesihatan mental dia, itu perlu diubat. Adapun marah yang disebutkan dalam kitab kita ini adalah sama ada ia dibenarkan ataupun ia ditegah di dalam agama, itu saja. Jadi kalau kita lihat apa maksud marah, apa ta'rif al-ghadab, marah itu. Marah itu datang daripada mana? Kalau kata-kata orang marah tu, tengok mata dia lah. Kalau mata dia merah, nampak bukan mengantuk mata dia tu marah, biasanya mata dia akan buntang merah. Ataupun tangan dia yang menggenggam dalam keadaan menahan kemarahan dia,
Kita kalau orang tua ayah kita tengok kalau dia nak marah, kita tengok dia pandang kita pun kita tahu ayah marah tu. Ayah nak marah tu. Kan? Kalau kawan kita nampaknya macam dah kurang sabar, kalau dia dah genggam tangan dia tu, maknanya dia nak marah lah tu. Jadi marah ni datang daripada mana? Adakah daripada tangan? Adakah marah itu datangnya daripada kelakuan kaki kita, tendang sana sini, itu marah? Ataupun dengan timbulnya urat-urat? Ini sebut dalam hadis, timbulnya urat-urat seorang tu ciri-ciri orang marah ni. Dan buntang matanya, merah matanya. Baik, maka ketahuilah bahawa penyakit marah itu adalah panas hati. Panas hati, ya. Yang dimaksudkan dengan sifat pemarah itu adalah merasa panas hati. Kerana apa dia panas hati itu? Kerana sesuatu sebab yang tertentu. Contoh dia seperti tersinggung. Orang yang terasa hati, dia boleh jadi marah, panas hati dia. Ataupun perasaan dia dihina. Bila dihina kita ni boleh jadi marah. Itu panas hati, ya. Ataupun ditipu. Pernah kena tipu, siapa yang kena tipu biasanya marah lah. Marah pasal kita percaya pada dia, dia khianat kita, dia tipu kita. Itu antara contoh, atau lain-lain sebab. Lanjutan soalan, apa yang dimaksudkan dengan sifat pemarah yang dicela? Jadi apa yang menyebabkan marah ni sesuatu yang termasuk daripada bab maksiat batin ni? Baik, marah yang dicela oleh syarak, iaitu syarak melarang seseorang itu marah pada tempat yang bukan menyeru kepada kebajikan. Marah pada tempat yang bukan menyuruh kepada kebaikan. Maknanya ada tempat kita boleh marah lah, ada masanya kita boleh marah. Adakah Nabi SAW pernah marah? Nabi SAW dalam beberapa riwayat, Nabi SAW pernah marah, ya? Nanti kita baca kisah dia sebut dalam satu riwayat. Maknanya bukan perkara amru bil ma'ruf, dan menegah daripada kemungkaran, an-nahyu anil munkar. Sifat pemarah yang dicela oleh syarak ialah marah pada tempat yang bukan menyeru, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Nanti kita tengok kesimpulan di hujung nanti. Maknanya ada keadaan dia marah kalau untuk berbuat kebajikan itu dibenarkan, dan marah kerana menegah berlakunya kejahatan itu juga adalah dibenarkan dalam beberapa keadaan. Dalilnya sabda Nabi SAW, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabirul asal. Marah itu merosakkan iman seperti jadam itu merosakkan madu. Madu sifatnya manis, lawannya pahit. Masuknya maka ia merosakkan manisnya madu. Begitulah rosaknya iman. Madu itu diibaratkan iman itu kerana al-ghadab. Ini yang merosakkan iman, marah. Ini siapa sebut? Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam. Tiadalah marah seseorang itu melainkan ia hampir kepada api neraka jahanam. Hati-hati, ya. Marah yang dicela oleh syarak itu boleh membawa kepada balasan azab daripada Allah Ta'ala. Maka persoalannya, apa yang patut dibuat oleh seseorang itu apabila dia merasa marah? Ini disebutkan dan dibincangkan sama ada dengan ilmu ataupun dengan pekerjaan dia. Baik, marah itu adalah sifat yang tercela yang menyebabkan banyaknya kebinasaan. Dia bukan membawa kebaikan marah ni, bahkan dia memberikan tingkatan kebinasaan. Kerana apa? Kerana menyebabkan anggota itu mungkin akan memukul. Anggota zahir itu mulut akan memaki orang. Betul? Kalau marah ada, tangan dia pukul orang.
Kalau marah, mulut dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan maki hamun, berbantah-bantah. Pernah berlaku depan Nabi SAW, dua orang berbantah dengan Nabi SAW. Nabi ajar dia ilaj, cara macam mana nak hilangkan marah. Tapi sebabkan dia terlalu marah, kata Ibn Hajar, kemungkinan dia seorang munafik, atau kemungkinan juga dia seorang adalah badui, yang mana keras dan kering hati dia. Dan ini nasihat Nabi pun tak mau juga. Nanti kita baca riwayat tu, Nabi ajar kalimah apa. Atau perangai marah. Atau lebih naik tingkatan lagi kebinasaan dia, marah tu boleh membunuh. Masya Allah tuan-tuan. Dunia ini macam-macam berita kita dengar orang marah. Ada yang sampai sanggup bunuh ayah dia. Sebab kebanyakannya di bawah pengaruh benda-benda yang tak elok lah, arak ataupun dadah. Sebabkan marah tu, mak dia tak bagi duit contoh dia, yang dia minta tak dapat, cari-cari gelang emas, rantai emas mak yang dia nampak tu, nak pergi beli benda yang tak elok, benda yang dilarang tu, akhirnya marah dia, bunuh. Itu kebinasaan marah. Daripada sekecil pukulan, kemudian maki hamun, dan kemudian kepada perbuatan membunuh, seterusnya kebinasaannya adalah berdendam. Marah kat orang, berdendam, akan naik kebinasaan berdendam. Dan juga dengki. Itulah ya. Dan setelah berasa puas sekiranya orang yang dimarahi itu mendapat bala, itu kepuasan. Bila kita marah satu orang, apabila orang tu ditimpa musibah, maka dia merasa puas terhadap musibah yang diturunkan kepada orang tersebut. Jadi adakah ia satu kebaikan atau kebinasaan? Maka marah itu membawa kepada kebinasaan yang nyata. Satu hari Nabi SAW lalu di tepi kubur, seorang perempuan menangis. Dalam keadaan dia menangis terisak-isak. Lalu Nabi SAW suruh dia pulang. Nabi tegur wanita tersebut tanpa melihat kepada siapakah yang berkata itu. Maka wanita itu menjawab dengan satu jawapan yang keras, kata dia, ilaika an, pergi engkau daripada aku. Dan ketika orang melihat perkataan wanita itu, lalu ditanya kepada, apakah kamu tahu siapakah yang kamu katakan tadi? Maka dia kata tidak tahu. Kata sahabat, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia balik berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Nabi kata apa? Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah kekuatan yang kuat itu adalah dengan merebahkan lawan. Bukan kerana kuat badan kita boleh kalahkan orang, bukan kerana pandai kita gusti. Hari ni W pula dah. Habib apa sukan dia baru datang Malaysia baru ni, UFC. UFC dia MMA kan, mixed martial, entahlah apa benda tu kan. Tapi nak bagi tahu dia, orang sanjung kan yang menang tu kuat. Jadi orang gagah. Tidak. Hakikatnya Nabi bagi tahu kepada kita, tiadalah dan bukanlah kekuatan yang kuat itu adalah dengan menyebabkan orang lelaki yang kuat, tetapi yang kuat itu adalah yang merebahkan orang lelaki itu, tetapi yang kuat itu adalah apabila seseorang itu memiliki dirinya ketika marah. Apa maksud memiliki dirinya? Dapat mengawal dirinya ketika marah. Itu kekuatan sebenar bagi seseorang, dapat mengawal dirinya. Yamliku nafsahu, memiliki dirinya, mengawal dirinya daripada marah. Bukanlah seorang yang dapat merebahkan seorang lelaki, tetapi seorang yang dapat mengawal dirinya kerana marah. Ni. Kemudian datang juga seorang lelaki ataupun sahabat kepada Nabi SAW, ausini, nasihatkan aku wahai Rasulullah. Nabi dia minta Nabi nasihat. Ini adalah sifat sahabat Nabi yang kita kena amal hari inilah. Kalau jumpa orang soleh, para guru, para ulama, terutamanya guru-guru para ulama, mintalah nasihat. Jumpalah, wahai tuanku, berikan sedikit pesanan untuk diriku. Contoh, dia duduk kawasan kita 2 hari je. Subuh tadi saya solat di
Masjid Bandar Rinjing, kuliah lah. Lepas tu berborak-borak lah dengan setiausaha dia tu, siapa? Jamal. Dia tunjuk saya, ustaz, gambar siapa ni ustaz? Saya kata macam kenal. Rupanya mantan mufti Pahang. Mantan kan? Mufti Pahang baru kan? Dia solat anak dia dekat Bandar Rinjing. Dua hari kita tengok. Tapi itulah maknanya dia bergambar dengan mantan mufti Pahang. Tu ulama lah tu tuan-tuan. Ke bukan ulama? Mufti ulama lah. Orang yang menguasai banyak bidang ilmu kan. Jadi kata untunglah kan? Jangan sembang kosong. Sebelum berpisah tu minta nasihat. Pasti ada mutiara ilmu. Itu saat-saat yang bukan senang lah kita nak jumpa orang-orang yang terpilih macam tu, orang yang Allah bagikan kemudahan kefahaman agama yang luas kepada mereka. Tu rupanya dia bergambar dengan mufti Pahang. Mujur dia tak dengar kuliah saya, lega saya. Dia balik. Dengar kuliah saya balik awal lah tuan-tuan. Dia balik, dia ada urusan, dia solat subuh berjemaah pagi masih Bandar Rinjing, mufti tuan-tuan. Masya-Allah. Saya pernah mengajar sekali, saya angkat kepala, rupanya pensyarah saya lama dulu waktu universiti. Bidang agama kan, saya Allah rasa nak berhenti time tu jugalah. Serta-merta rasa nak berhenti. Jadi apa pesan Nabi SAW? Nabi pesan dengan dia minta pada satu pesanan yang ringan, yang mudah daripada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, Nabi kata, la taghdab, jangan kamu marah. Lelaki itu mengulang-ulang lagi pertanyaannya, maka Rasulullah pun kata lagi, mengulang-ulang juga Nabi dengan mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Adanya pesanan yang ringkas, yang ringan, yang diminta oleh Nabi, yang diminta oleh lelaki itu, maka Nabi mengulangnya. Itu Nabi mengatakan, jangan kamu marah. Maknanya perintah agama lah. Ini syariat, ini perintah yang wajib untuk kita lakukan. Kawal kemarahan. Kalau tidak, kemarahan tadi bawa kebinasaan tadilah. Daripada mulut tu maki orang, marah orang, tangan mula menulis perkataan nak balaskan, dan perkataan keji, perkataan hina dan sebagainya. Itu berlakulah hari ini, jelas dan zahir sekali keadaan tersebut. Oleh itu kita perlu membiasakan diri ketika marah dengan dua perkara. Jadi bila marah ni apa ilajnya? Kena biasalah dengan dua perkara, kata pengarang. Kata dia apa? Yang pertamanya menahan marah. Kena menahan marah, kerana marah itu tidak boleh dihilangkan. Seperti kita kata nafsu itu juga tidak boleh dihilangkan. Maka datangnya syariat puasa untuk menundukkan nafsu, untuk mengawal nafsu. Kalau tak ada nafsu, maka tak makan minumlah kita. Tak ada nafsu, maka tidak berkahwinlah kita. Sebab tak ada syahwat, tak ada nafsu. Begitu juga marah. Manusia itu ada sifat marah dia. Apa yang dituntut adalah menahan marah, mengawal marah. Dan tidaklah dimaksudkan di sini menahan marah itu dengan maksud menghilangkannya. Ini kerana perasaan marah itu sudah tentu tidak akan hilang, dan memang tidak patut ia hilang. Bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu, kerana adalah sifat bagi memerangi orang kafir. Asydanu 'alal kufar wa ruhama bainahum. Bila berperang dengan orang kafir harbi ni, dalam perang zaman Nabi SAW, Nabi lemah lembut tak? Berlawan dalam perang itu adalah dengan perasaan, kerana mereka telah melanggar batasan, mereka telah menceroboh batasan yang telah ditetapkan, melanggar perjanjian, membunuh utusan-utusan. Itu marah. Maka marah itu dibenarkan. Bahkan Nabi pernah menegur dalam satu riwayat seorang sahabat, nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah satu ketika dalam peperangan dia bunuh satu orang musuh, yang mana apabila dikhabarkan kepada Rasulullah panggil dia. Ketika mana musuh itu nak dibunuh, sempat musuh itu mengucapkan kalimah syahadah. Nak kena bunuh, dia sebut syahadah lalu dibunuh. Maka perbuatan itu diketahui oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah kamu membunuhnya sedangkan dia mengucapkan la ilaha illallah? Nabi tanya sahabat. Nabi ni terpandu dengan wahyu tuan-tuan ya. Ka'ab bin Malik dia terlepas ikut Nabi perang Tabuk.
Dia dah siap-siap dah nak pergi perang dengan Nabi SAW, tapi dia melewatkan sedikit. Dan ketika tentera Islam tu dah sampai jauh dan Ka'ab tak sampai. Bila Ka'ab tak sampai, pulang tentera Islam dengan Rasulullah SAW, kena menghadap lah Rasulullah tu. Jadi menghadap di masjid. Orang-orang munafik ketika itu dah ready dah nak bohong dengan Nabi. Itu munafik. Orang munafik ni dia menzahirkan Islam di depan Nabi dan menyembunyikan kekufuran dia. Waktu perang untuk pertahankan Islam, itu salah munafik dia. Dia tak pergi perang pun, pura-pura je jadi Islam dia. Mereka dah bersedia dah nak bohong dengan Nabi SAW. Adapun Ka'ab, sahabat kan, dia takut pada Allah Ta'ala. Asalnya ada perasaan ingin menyatakan perkara tersebut, tetapi kerana imannya, takutnya kepada Allah SWT, lalu dia terus menyatakan yang benar depan Nabi SAW. Nabi diam sejenak dan Nabi mengetahuinya. Itu sahabat. Maka Usamah bin Zaid apabila ditanya oleh Nabi SAW, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, apakah kamu membunuhnya sedangkan dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, dia mengucapkan kalimah syahadah kerana dia takut untuk dibunuh. Dia sebut tu bukan sebab nak beriman Nabi, dia sebut tu sebab dia takut nak dibunuh oleh aku. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdaannya, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la? Apakah kau telah membedah dadanya dan kamu mengetahui sama dia benar-benar telah beriman? InsyaAllah tuan-tuan, kau dah bedah ke dada dia, tengok apakah dia tu berpura-pura atau benar-benar dia telah beriman. Maka itulah antara yang pernah berlaku kepada sahabat oleh Nabi SAW, yang hari ini menjadi pengajaran kepada kita bahawa jangan kita meletakkan atau menghukum sesuatu yang kita tidak ketahui. Nahnu nahkum bizawahir, kita ni menghukum pada yang zahir saja. Jangan kita kata kau ni munafik, kau ni dengan istilah-istilah gelaran-gelaran yang tidak baik. Sedangkan kita tak tahu pun hakikat dia. Kita lihat sajalah apa yang zahir saja. Yang tersembunyi itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu kerana ia adalah alat bagi memerangi orang kafir. Maka sifat marah itu dapat mencegah setiap kemungkaran dan menyuruh melakukan kebajikan. Itulah marah yang dibenarkan adalah untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa ibarat marah ini? Ibarat marah itu adalah seperti anjing buruan. Ingatlah, marah itu dia tak boleh dihilangkan, tetapi perlu dikawal, perlu ditahan. Maka ibaratnya marah itu adalah seperti anjing buruan. Anjing buruan ni, kita ikut anjing ke anjing ikut tuan dia? Anjing buruan ni kan ada tuan dia. Dia bukan nak pergi kacau orang jogging tu kan. Dia bukan kerja dia kacau basikal orang, bukan kacau motor orang. Kerja dia adalah ikut tuan dia. Maka marah itu adalah ibarat anjing buruan. Jadi siapakah tuannya? Menahan marah bermaksud pengajarannya sehingga ia dapat mengikut akal dan peraturan syarak. Maka kitalah yang mengawal marah itu, bukan kita terikut dengan perasaan marah tersebut. Jelas tu ibarat anjing buruan. Jadi bila kita nak marah, ingat, aku tuan ke dia tuan? Nak bagi sentap lagi, aku anjing ke dia anjing? Macam tu lah maksud dia. Hati-hati ya, jangan terikut dengan marah tu sangat. Semua perkara ni tidak akan menyalahi seperti mana anjing buruan yang hanya mengikut perintah tuannya. Oleh itu anjing dapat memahami arahan apabila seseorang itu bersungguh-sungguh mendidiknya. Maknanya kena didiklah hati tu. Didiklah seperti mana anjing itu diajar dan dididik untuk mengikut perintah tuannya, begitulah kita juga mendidik hati kita, iaitu untuk menahan marah. Antara cara untuk mendidik diri daripada sifat marah adalah dengan membiasakan diri untuk lambat marah dan memaafkan orang. Dua ni cara dia macam mana? Adalah dengan mendidik supaya lambat marah. Tahanlah marah tu. Ada orang sekejap marah tuan, benda tak pasti pun dah marah dah. Cepat sangat marahnya. Jadi kita ni didik supaya lambat marah,
sabar, dan juga memaafkan orang yang kita nak marah tu. Maafkan. Saya suka-suka juga dengar TikTok Datuk Fazilah Kamsah. Dia sekarang panggil diri dia Tok Abah. Tok Abah. Selalu kan dia ulang-ulang kan. Kita ni, ya betul juga, dan sebab dia yang saya suka tu, sebab dia ada Islamic perspektif kan. Dia bukan kepada perspektif barat dengan teori-teori macam-macam kan, tapi dia bawa dengan pengalaman dia, dengan berguru dengan beberapa orang guru. Jadi ya betul, kita ni kadang-kadang apa yang kita hajat, apa yang kita rancang untuk anak kita, keluarga kita tak berjaya, sebenarnya kita kena reflect diri kita lah. So macam mana kita nak reflect diri kita? Satu, bila kita hajat tu Allah tak makbul tu, tentu ada silap kat kita kan. Jadi bila silap ni, jalan dia apa? Taubat lah kan. Jadi antara taubat ni lah kita solat sunat taubat lah. Jadi kalau boleh setiap malam ni kita amalkan, kalau terjaga ke apa ke, kita sekejap selain pada kita qiyam solat tahajud tu, kita buatlah solat sunat taubat. Mudah-mudahan bila Allah terima taubat kita, doa kita makbul, tak terhijab. Yang kita doa rupanya kita ada dosa dengan Allah Ta'ala rupanya. Hati kita ni tak bersih kan. Bila minta pada Allah Ta'ala, Allah Maha memberi taubat dia. Itu pun satu asbab juga kan, ikhtiar. Maknanya kita minta ampun dulu salah kita. Macam kita nak minta kat tuan, boleh tak, saya ada salah dengan dia, tiba-tiba nak minta pinjam lah, apalah macam-macam, ada nak bagi tu kan. Tak minta maaf tapi nak macam-macam, macam tu lah ibarat dia. Jadi minta ampun pada Allah Ta'ala. Yang keduanya dia kata sebelum tidur belajar maafkan orang. Maafkan isteri kat sebelah, minta maaf juga atas kesalahan dia. Aku maafkan semua orang. Jadi sebenarnya dia tenang kan hati kita. Kita tak ada berkait dengan orang lagi. Sebab kita ni pun taklah lama hidup kan, tak tahu bila umur kita. Taman saya 2 hari kematian berturut-turut. Ya. Semua rapat lah, orang yang rapat. Itu ketentuan Allah, qadarullah. Baik. Jadi apa dia cara dia? Lambat marah dan juga memaafkan orang yang kita nak marah. Selesai. Tak selesai Ustaz, tak semudah itu Ustaz. Ya, sebab tu Nabi bagi panduan, tak kira Nabi ajar. Tak semudah itu Ustaz. Marah ni bukan senang. Sabar tu senang sebut, 3 huruf je kan. Sad, bara, sabrun, sabar. Tapi nak amal dia, tak semudah itulah. Yang bercakap ni serupa lah. Baru tadi marah anak, lambat balik main bola. Nak ngajar macam mana tuan-tuan kan? Yang mengajar pun lebih kurang je. Dia balik lambat, dia mau ayah dia tak marah. Dia marah tak adalah, terkawal lah. Kena marah lah, betul tak? Kau tak marah kan, tak faham dia, budak-budak. Yang keduanya, apabila perasaan marah itu sedang membuak-buak, naik satu tingkatan lagi, apabila marah itu sudah meluap-luap, tak boleh nak dikawal. Kita perlu menahannya dengan menggunakan ilmu, pengetahuan dan pekerjaan, iaitu dengan perbuatan, amal. Apa dia ilmu dia? Ilmu yang dimaksudkan adalah dia perlu tahu bahawa tidak ada sebab untuk dirinya marah terhadap orang lain, kerana apa yang terjadi itu semuanya adalah ketentuan Allah. Itu ilmu. Maknanya faham kenapalah kita ni perlu marah dan dilarang marah. Rupa-rupanya apa yang dah terjadi yang menyebabkan kita nak marah itu, Allah datangkan satu orang yang menyebabkan nak uji hati kita, yang kita sampai nak membuat-buat marah ni, itu ketentuan Allah kan. Betul tak? Ke kita orang tu datang saja-saja? Tak. Apa yang berlaku tuan-tuan jadi AJK ni ketentuan siapa ni tuan-tuan? Ketentuan saya lah Ustaz. Saya memang bersedia untuk khidmat. Ya. Itu dipanggil al-mukhayyar. Ketentuan Allah yang kita ada usahakan, pilihan kita. Saya ulang banyak kali dah kan, saya datang cawan ni, saya nak minum tak minum, nantilah pilihan saya. Ketentuannya sudah ditakdirkan begini akhirnya, tapi saya minum hujung nanti. Contoh, tuan-tuan datang ke masjid, itu ketentuan Allah belaka. Tapi ada yang al-musayyar, yang tak boleh kita ubah dah. Mati kita bila, kubur mana kita di ke bumi, liang lahat mana, di bahagian mana di kubur gerincing tu, kita wallahu alam, tantah bukan di kubur rincing. Tuan-tuan boleh jamin ke kita ke bumi di kampung rincing ya? Tak boleh jamin kan. Itu sesuatu yang telah diperjalankan, yang manusia tak berhak untuk ubah. Cuma kita minta supaya Allah akhirkan kematian kita dengan husnul khatimah. Itu yang kita nak, dapat keampunan dalam kematian yang baik. Jadi cara ilmu tadi apa? Iaitu ketahuilah kenapa nak marah sangat. Yang berlaku tu, yang menyebabkan kita nak marah tu kan ketentuan Allah kan.
Kita dah saving duit kita kena curi, marahlah. Ketentuan Allah. Iya, adalah peringkat kita nak bertindak tu, tapi kena redha lah, itu ketentuan Allah. Dah macam mana dah orang curi duit kita, dah kita asyik show off sangat, tunjuk kat Facebook lah kita ni macam-macam, orang pun aim lah. Jangan main zaman sekarang kan, orang tengok kita, perhati kita, balik bila. Contoh saja. Baik. Seseorang itu juga patut mengetahui kemarahan Allah itu lebih besar daripada kemarahannya, serta limpah kurnia Allah itu adalah lebih besar daripada seseorang yang menderhaka terhadap Tuhannya. Bila nak marah tu kena ingatlah, kita ni dengan Allah ni lagi banyak salah. Nak marah orang, bahkan kemurkaan Allah tu lebih besar lagi pada manusia, pada kita lah. Yang kita ni rasa nak marah orang ni macam kita ni Tuhan, nak marah kepada hamba, macam mutlak sangat marah kita. Dia kena ingat bahawa Allah itu murka daripada kita, tapi Allah maha kasih, maha sayang, maha pengasih, maha penyayang. Allah dengan sifat yang as-sabur, Allah tidak terburu-buru. Taklah sekejap kita bercakap tiba-tiba herot mulut kita, tuan-tuan. Bohong je herot mulut kita, curi je bengkok tangan kita, Allah balas serta-merta. Tak ada kan? Allah masih maha kasih sayang. Ni kalau aib kita Allah buka ni serba-serbi, tuan-tuan, dibalas kita dengan serta-merta. Tidak. Maka situlah kita renung dengan ilmu, dengan kefahaman kita, bahawa bila kita nak marah, Allah itu, kemurkaan Allah itu lebih mengatasi kemarahan kita. Padanlah kita dengan hamba yang banyak salah ni, solat kita culas, apa lagi, sedekah kita kurang, tutur kata kita kasar, hati kita kotor. Selayaknya Allah nak murka pada kita, tapi Allah terus bagi kita nikmat, bagi kita sihat, bagi kita kerja macam biasa, bagi kita seronok dengan ahli keluarga, anak-anak, makan minum. Baik. Maka ketahuilah bahawa kemarahan Allah itu lebih besar daripada kemarahannya, serta limpah kurnia Allah itu adalah lebih besar daripada seseorang itu menderhaka terhadap Tuhannya. Tak padanlah. Kita derhaka dengan Tuhan banyak, tetapi limpah kurnia Allah itu besar berterusan pada kita. Kat situ dengan kefahamannya, dengan ilmunya, maka kita akan insaf, bahawa kita nak marah orang padan, takat tu je lah. Dalam hal ini Allah Ta'ala tidak sesekalipun memarahi hambanya. Kamu perlu mengingati, kamu wajib mengikut setiap perintah Tuhan daripada kamu mengikut hawa nafsu sendiri yang menyebabkan kamu menjadi pemarah. Maknanya kena ikut perintah Allah lah. Kalau ikut hawa nafsu memang kita marah orang. Baik. Antara ilajnya ataupun penawar kepada sifat marah itu adalah apabila membuat-buat marah kita itu, adalah dengan kita melakukan perbuatan atau pekerjaan melafazkan, iaitu ta'awuz. Macam mana lafaz ta'awuz, tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila nak marah tu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca ramai-ramai malam ni insya-Allah. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, sebab apa kena baca? Sebab kita baca dulu, kemudian kita ajar orang baca. Ini berlaku kepada Nabi SAW dalam satu riwayat hadis. Kita baca Al-Bukhari. Adi bin Sabit mengatakan, Sulaim bin Sa'id menceritakan kepada kami. Maksud hadis ini, riwayat ini menyebutkan dua lelaki saling memaki di sisi Nabi SAW. Sedangkan kami duduk dengan baginda. Ada sahabat duduk dengan Nabi, depan Nabi ada dua orang saling berbantah-bantah, saling bermakian. Seorang daripada dua orang itu memaki sahabatnya dengan penuh perasaan marah sehingga merah muka dia. Tadi kita sebut tadi kan, tanda marah tu merah mukanya, genggam tangannya, getak giginya. Maka marah hingga merah mukanya. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Inni la'alamu kalimatan law qalaha ladhaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku ada tahu satu kalimat, kalau dia baca maka hilanglah marahnya yang ada pada dirinya.
Dan jikalau dia membaca apa dia, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Nabi kata aku tahu dan aku ajar kepada kamu, kalau kamu sebut perkataan ni maka hilang marah tu. Apa perkataan itu? Kalimah tuan-tuan baca sama-sama, kita baca tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala lirrajul ala tasma'u ma yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat pun tanyalah pada lelaki yang marah tu, apakah kamu dengar apa yang Nabi cakap tadi? Dia suruhlah baca apa yang telah Nabi ajar. Dia kata, apa kamu tak dengar ke Nabi ajar tadi? Maka jawab lelaki itu, dua orang lelaki itu yang marah tadi tu, yang marah sahabat dia, kata apa? Dia balas, qala inni lastu bimajnun, atau fi riwayat akhir kata qala aturabi ba'sun amajnun ana azhab. Jawab lelaki itu, sesungguhnya aku ni bukan gila. Dalam laporan hadis yang lain mengatakan, adakah kamu lihat aku gila? Ini kita sebut awal tadi. Dua pandangan. Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari, pengarang kitab Fathul Bari kata apa? Syarah kepada Sahih Bukhari kan. Yang pertama, sama ada seorang lelaki itu munafik bila Nabi dah sebut dan dia ingkar perkataan Nabi, ataupun yang kedua adalah dia seorang Badui, Arab Badui yang kering hatinya, yang kehidupan Badui kan. Kalau ditegur cara macam mana pun, dia dengan Nabi pun tak panggil Nabi, tak panggil Rasul, dia panggil nama aja. Itu Badui sifat dia. Jadi dia begitulah yang dikatakan. Dia membalas perkataan tersebut kepada kerana orang yang akan mengikut kata-kata itu, auzubillah, itu adalah hanya orang gila saja, maknanya peringkat gila saja. Apakah kamu sangka aku gila? Maksud begitulah perasaan dia terhadap apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Jadi kita ni ambil lah hukum kat sini, bila mana kita marah, beramallah dengan apa yang telah Nabi ajar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal apa a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Pasal apa? Pasal syaitan itu, marah itu datangnya daripada syaitan. Marah itu datangnya daripada syaitan. Sekiranya kemarahan seorang itu tidak berhenti dengan perkataan, maka hendaklah dia duduk. Berdiri marah, nak kurangkan kemarahan kita, duduk. Jika dia perlu duduk, sekiranya sedang berdiri pada ketika itu, sekiranya dia berada dalam keadaan baring, maka dia perlu duduk. Seterusnya, sekiranya dia kemarahan masih berterusan, dia perlu mengambil wudu. Dia perlu mengambil wudu. Hadis dia, innal ghadabu minasyaitan wa innasyaitana khuliqa min nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Marah itu, kata Rasulullah, datang daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api. Syaitan jadi kejadian daripada api. Dan sesungguhnya api itu akan dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Ini tertib dia. Baik. Adapun hadis ni sebagai ulama kata adalah hadis yang dhaif, tetapi ia dinaungi oleh perintah Allah Ta'ala dan beberapa riwayat hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa ya, memang syaitan itu dicipta daripada api. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala ayat 12 surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apakah yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu? Perintah Allah Ta'ala. Kata Iblis, aku lebih baik daripada Adam. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan Tuhan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan daripada tanah. Ni sombong dia, takabur dia, unjub dia. Syaitan ni perangai asal usul unjub takabur ni datang dari hasad ni daripada syaitan. Dia hasad, dengki. Allah tak pilih dia, Allah pilih Adam. Dia dengki, dia bangga dengan kejadian dia yang mulia daripada orang lain. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah. Jadi alasnya, apabila seorang marah, maka hendaklah dia berwuduk, kerana marah itu datang daripada syaitan, dan syaitan itu dicipta daripada api yang telah kita terangkan tadi. Dan satu juga disebutkan oleh dalam kitab Fathul Bari, huraian daripada Ibn Rajab,
mengatakan bahawa sesungguhnya melaungkan takbir Allahu Akbar, sesungguhnya melaungkan takbir adalah satu rahsia untuk mencairkan syaitan. Bertakbir itu satu rahsia untuk mencairkan syaitan. Terdapat hadis menyatakan apabila kamu melihat kebakaran maka bertakbirlah. Apabila kamu melihat kebakaran maka bertakbirlah. Sesungguhnya ia akan memadamkannya, dan syaitan dijadikan daripada api, dan ia akan cair apabila mendengar laungan takbir. Maka kalau kita bertakbir, kalau orang marah, biasa kalau kita nak relaikan, kita selawat tak? Selawat tu dia menenangkan. Kita bertakbir Allahu Akbar untuk mencairkan syaitan. Itu juga disebutkan dalam satu riwayat hadis yang telah dikatakan di dalam kitab Fathul Bari, huraian daripada Ibnu Rajab. Baik. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ala innal ghadab jumratun fi qalbi ibni Adam, ala tarawna ila humrati ainai wa intifahu awdajihi, faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi. Berhati-hatilah bahawa marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Ibaratnya marah ni adalah bara api pada jantung anak Adam. Tidakkah kamu melihat pada kedua-dua matanya yang merah dan bengkak urat lehernya? Ini kita sebut tadi kan, mana ciri marah ni Nabi sebut dia adalah ibarat bara api pada jantung. Dan lihatlah pada merahnya matanya dan pada bengkaknya urat lehernya. Kalau orang marah, kalau dia cakap tempik kat orang, sebab tu kita heran kadang kita marah orang, walaupun dia duduk berdepan macam ni, tapi suara kita tinggi. Sebab apa macam kita kalau marah orang, sepatutnya kita boleh cakap biasa kan, tapi sebab suara kita tinggi, sebagai ulama kata pasal apa? Pasal hati kita jauh. Hati kita ni jauh dengan dia. Kita marah tu kita tak ada hatilah dengan dia. Sebab tu kita walaupun dia berdepan, boleh je kita cakap biasa, tapi kita memilih untuk sehingga bengkak urut leher kita, maknanya bercakap perkataan tu sampai maki orang, keterlaluan. Kalau orang marah, pernah tengok orang gaduh, nak leraikan, tengok macam mana kalau dia marah, ke tengok diri sendiri. Pernah gaduh kan. Sesiapa yang memperoleh sesuatu daripada yang demikian, maka dia hendaklah memukulkan pipinya ke bumi. Falyadrib khaddahu bil ard. Apa maksud hadis ni? Syarah dia, ia menunjukkan ketetapan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat. Maknanya marah itu besar adalah dengan memecahkan sikap takabur yang ada pada seseorang. Dan dia juga membawa supaya insaf diri bahawa kita ini berasal daripada hamba yang hina ciptaan kita. Oleh itu kita tidak sepatutnya membesarkan diri. Kita perlu mengetahui bahawa menahan marah itu adalah kelakuan yang baik. Bahkan Allah memuji orang yang berjaya menahan kemarahan mereka. Seorang sahabat Nabi digelar dengan gelarannya Ibnu Turab. Bukan Ibnu Turab, Abu Turab, bapa tanah. Siapa sahabat tu? Teka-teki lah ni. Sahabat yang digelar sebagai Abu Turab, siapa dia? Sahabat Nabi yang besar ni, Sayyidina dia empat, Osman, Umar, Abu Bakar, Ali. Sayyidina Ali bila dia marah, dia letak pipi dekat tanah. Jom kita beramal malam-malam insya-Allah, letak pipi dekat tanah. Pasal apa? Pasal kita meletakkan sesuatu yang mulia, muka kita ni, ke tempat yang paling hina. Maka sedarlah kejadian kita adalah daripada kejadian hamba yang hina. Itulah asal usul kita. Kan Hamkah, Dr. Hamkah, Prof. Dr. Hamkah kata apa? Aku heran tengok manusia ni, makan cipta daripada tanah, makan daripada hasil tanah, duduk berjalan di atas tanah, tapi perangai dia apa dia? Seperti langit atau sebagailah, seumpama je lah. Maknanya sombong dia tu melangit lah, padahal tanah dia, makan hasil tanah. Esok mati, kata Dr. Hamkah kata masuk dalam tanah.
tapi kenapa bersifat langit? Kenapa bersifat langit? Maka balik kita pada asal kejadian kita. Jadi Sayyidina Ali diriwayatkan kalau dia marah, ada waktu dia meletakkan kata Nabi SAW, iaitu falyadrib khaddahu bil ardh, maka hendaklah memukulkan pipinya pada bumi. Letak pipi kat bumi. Lepas ni jangan heran lah, tengah-tengah esok kan tengok, kenapa kawan ni pergi baring atas sana. nak insaf. Ini sebut tuan-tuan, Sayyidina Ali, itu gelaran dia, Abu Turab, bapak tanah. Masya Allah. Baik, akhir tadi dia kata apa? Bahkan Allah Ta'ala puji orang yang berjaya menahan kemarahannya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 134, pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. 3 kan ciri orang bertakwa ni. Orang yang bertakwa tu kata Allah Ta'ala, siapa mereka? Orang yang menafkahkan harta di waktu senang dan susah. Dia bersedekah dalam keadaan susah dan dia bersedekah dalam keadaan senang. Ini orang bertakwa. Ada orang bersedekah waktu dia senang saja, atau dia merancang bersedekah ketika dia senang nanti. Tu kata, tapi bersedekahlah sehingga kamu menjadi senang. Bukan tunggu dah senang baru nak bersedekah. Jadi Allah puji dalam surah Ali Imran ayat 134, orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya pada ketika dia susah dan senang. Yang keduanya adalah orang yang menahan kemarahan dan memaafkan. Tu ciri-ciri orang berjaya. Orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia menahan kemarahan dia dan memaafkan kesalahan orang. Wal afina 'anin nas wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan kemarahannya, wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itulah antara ilaj, penawar, ubat, cara bagaimana untuk seseorang itu mengurangkan dan mendidik dan mengawal kemarahannya pada penyakit batin. Cuma ulama sebutlah dalam satu riwayat hadis ni, kemudian disebut pada 3 peringkat akhir sekali dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan sahih daripada Sunan ataupun Sunan Tirmizi, satu riwayat yang panjang, antara yang kita boleh ambil malam ni sebagai pengakhiran kita. Ketahuilah, sebaik-baik seorang lelaki adalah yang lambat marahnya tetapi mudah redanya, dan seburuk-buruk lelaki adalah yang cepat marah dan lambat redanya. Apabila seorang lelaki lambat marah dan lambat pula redanya, dan lelaki yang cepat marah dan cepat redanya, maka itulah dia bukan yang paling baik ataupun yang paling buruk. Apa maksud dia? Sebaik-baik kita ni, Nabi kata, orang yang lambat marahnya. Lambat marah tu orang baik dan cepat reda. Kalau dia marah, cepat pula reda marah dia. Siapa macam tu? Angkat tangan. Nak marah payah tengok dia nak marah. Pernah tak kita jumpa kawan, payah, tak pernah lagi aku duduk 10 tahun dah tak pernah tengok lah dia marah, tak pernah tengok dia marah anak dia, tak pernah tengok dia marah bini dia, tak pernah. Tapi ada sekali tu dia marah, tapi sekejap je. Mana dia reda cepat. Tu sebaik-baik lelaki. Kalau kita boleh jadi nombor 1 ni, yang terbaik lah, InsyaAllah. Boleh lah. Tak ada ustaz, saya kalau marah saya sambung kat Facebook. Saya sambung ustaz, tak kira puas hati. Dan lawan dia yang seburuk-buruk lelaki adalah orang yang cepat marah dan lambat redanya. Dahlah cepat marah, trigger marah, sikit-sikit marah, panas baran, tapi lambat pula dia nak reda marah dia. Dia payah. Siapa kawan dengan orang macam ni, payah. Payah. Dan Nabi gambarkan dia adalah seburuk-buruk lelaki. Maka perangai macam ni kena cari ilaj lah. Kalau dia cepat marah ni sebabkan mental, dia kena berubat lah, doktor akan bagi ubat tertentu lah. Tapi dia kalau kadang-kadang dia marah, dia cepat sangat marah, ini boleh ilajnya dengan tadi lah, dengan ilmu kan. Dengan ilmu, ini ketentuan Allah Ta'ala. Allah datangkan benda musibah ni semua ketentuan Allah Ta'ala. Jangan nak marah siapa ni? Nak marah Tuhan ke yang Allah bagi kamu hilang duit ni? Nak marah orang, nak marah Tuhan ke yang nak bagi Allah bagi kita susah ni? Kita dah usaha-usaha kerja tak senang-senang. Jadi kena beriman yang tu.
Kemarahan Allah tu lebih layak bagi kita, sedangkan kita dengan Allah Ta'ala ni banyak salah. Tapi Allah bagi limpah kurnia, Allah melimpah-limpah lagi kat kita, sehat kita, macam-macam kita boleh buat. Baik, itu yang kedua, seburuk-buruk lelaki, dia cepat marah, lambat pula redanya. Dan apabila seorang lelaki lambat marah, alhamdulillah, dan lambat pula redanya, dan lelaki yang cepat marah dan yang cepat marah dan cepat redanya, ini kategori yang ketiga lah, maka dia bukanlah yang paling baik ataupun barang yang buruk. Ini kebanyakan manusia lah, ini kebanyakan kita, dua sifat. Wallahu alam. Akhirnya pesan Nabi SAW, ingatlah sesungguhnya marah itu adalah bara api di dalam hati anak Adam. Dia sebut dah tadi, hadis yang panjang ni, hadis dia. Tidakkah engkau melihat kepada kedua mata yang merah atau urat-urat leher yang membengkak? Apabila seorang daripada kamu mengalami yang demikian, maka hendaklah dia meletakkan pipinya ke bumi. Sebagai tanda kita ni insaflah, meletakkan semulia anggota kita pada tempat yang hina, iaitu tanah, supaya menginsafi kita ni lah hamba yang hina. Maka kita tak marah-marah lah, padan dengan kita kenal diri kita. Wallahualam. Jadi akan datang kita masuk pada sifat atau penyakit, iaitu al-hasad, dengki. Hasad, itu juga maksiat batin, maksiat yang tersembunyi, bukan masalah luaran tetapi masalah hati kita, hasad, dengki pada orang. Wallahu alam, ya. Setakat itu dulu, insya-Allah akan datang kita sambung pengajian kita. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.